Okay, so very good morning kepada pelajar 4 Sains. Jadi untuk kelas hari ini iaitu kelas Khamis bersamaan dengan 29 hari bulan 7. Okay, jadi cikgu decide untuk hari Khamis ini sebab kamu punya jadual PDPR agak lama lah sampai 1.30, jadi cikgu decide untuk buat masuk kepada bab 4, bab baru. So esok baru kita adakan Google Meet untuk membincangkan latihan pengukuhan bab sebelum ini, iaitu bab kegravitian yang kita buat sewaktu cuti tu. Okay. Jadi untuk hari ini kita masuk kepada bab 4. Tak banyak yang kita masuk, kita cuma masuk kepada pengenalan dia lah. 4.1 keseimbangan terma. Apa dia keseimbangan terma? Jadi untuk memudahkan, cikgu guna bahan yang exactly sama dengan apa yang kamu ada dalam simpanan kamu lah, iaitu modul Pet Asia. Okey, dalam keseimbangan terma, sebelum kita masuk apa itu konsep keseimbangan terma, kamu perlu dapat membandingkan dua kuantiti ini. Okey, iaitu kuantiti haba dengan kuantiti suhu. Apa takrifan dia di antara kedua-duanya? Okey, haba ini merupakan tenaga. Okay, kamu perlu ingat, haba merupakan tenaga. Kalau dia merupakan tenaga, apa dia punya unit dia? Okay, tenaga kinetik, tenaga keupayaan elastik. Okay, semua itu dipanggil sebagai, dia punya unit ialah joule, ataupun kalau kita kira nanti haba dia punya simbol adalah Q. Lepas tu kalau kamu kira, dia punya unit ialah joule lah. Manakala suhu biasalah suhu, tetapi suhu soalan selalu tanya. Pelajar tak akan dapat takrifan dia dengan tepat. Jadi sekarang saya ingatkan kamu, selalunya soalan suka tanya apa itu suhu. Jadi pastikan kamu boleh tulislah, senang saja. Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu objek. Itu saja. 4 perkataan itu kamu sudah layaklah. Di sini saya mungkin berulang-ulang soalan dia. Okay. Dia selalu tanya definisi suhu. Okay. Itu beza dia lah. Haba ialah sejenis tenaga, suhu pula adalah darjah kepanasan, dan kamu boleh bandingkan juga dari segi dia punya unit tu. Suhu biasanya Celsius, kalau Kelvin, okay, kalau biasa kita jumpa sekarang agak panas kan, di luar tu kita ukur dalam darjah Celsius. Tapi kalau SI unit dia adalah Kelvin lah. Kelvin tidak ada darjah Celsius. Pastikan apabila kamu tulis Kelvin, tidak ada darjah dia. Okay. So dia merupakan, haba ini merupakan kuantiti terbitan. Kenapa? Sebab haba ni boleh kira gunakan formula MC theta. Dia adalah gabungan jisim, gabungan C, nanti kita belajar C, dan gabungan suhu. Dia gabungan beberapa kuantiti, dia gabung sekali dalam formula. Itu dinamakan sebagai terbitan. Okay, hasil darab ataupun hasil bahagi. Manakala suhu ialah kuantiti asas, di mana dia stand alone, dia sendiri saja. Dia tak boleh didefine dengan kuantiti yang lain. Okay, ini biasalah kita jumpa suhu, termometer. Kalau haba jarang kita guna joule lah, kita guna formula sahaja untuk kira dia. Tetapi ada juga alat khas dia yang dipanggil sebagai joule meter. Okay, ingat perbezaan di antara haba dengan suhu. Haba tenaga, suhu ialah darjah kepanasan. Okay, and then bezakan juga dia punya kuantiti tu, dia punya unit, Okay, so sekarang kita akan lihat kepada konsep dia. Konsep hari ini yang cikgu ingin ketengahkan ialah keseimbangan terma. Apa itu keseimbangan terma? Keseimbangan terma di antara dua objek, satu objek panas, satu objek sejuk. Okay. Apabila mereka mencapai keseimbangan terma, apa yang sepatutnya berlakulah. Okay, yang pertama sekali, apabila dia mencapai keseimbangan terma, syarat dia ialah pemindahan haba bersih adalah berapa? Adalah sifar lah. Okay, nanti cikgu terangkan apa maksud pemindahan haba bersih adalah sifar. Yang kedua ialah, okay, dia apabila dia mencapai keseimbangan terma, dia akan mencapai suhu yang sama. Okey, jadi kita gunakan muka surat sebelah untuk menerangkanlah. Okey, yang pertama sekali, andai katalah objek A ialah objek yang panas.
Okay, kamu boleh rujuk step by step. Objek A, objek yang panas, objek B adalah objek yang sejuk. So, of course lah suhu dia lebih besar kan. Isi saja guna simbol matematik lah. Sebelum sentuhan terma. Apa maksud sentuhan terma? Ini pun kamu perlu tahu lah istilah ni. Apa maksud sentuhan terma? Sentuhan terma ialah dua permukaan yang berlainan, suhu dia bersentuhan. Contohnya saya ambil termometer kan, kalau kamu sakit kita masukkan termometer ke dalam lidah, ke dalam mulut untuk mengukur suhu badan. Okey, apabila dia bersentuh dengan kulit kamu tu, sentuhan tu dinamakan sebagai sentuhan terma lah. Okey. So, situasi awal dia sebelum sentuhan terma, ini panas, ini sejuk. Jadi suhu dia lebih besar lah. Okey, itu tak. Okey, so sekarang apabila kita sentuhkan dia, okey, semasa sentuhan terma, apa yang berlaku? Oleh kerana ini panas kan, ini lebih panas. Okey, this one, hold on. Okey, ini lebih panas. Jadi, cikgu gunakan saiz anak panah tu untuk tunjukkanlah. Jadi, lebih banyak haba akan mengalir daripada A ke B. Sebab dia lebih panas. Okey, haba akan mengalir daripada A ke B. Daripada objek yang panas ke objek yang sejuk. Daripada objek yang sejuk ke objek panas, adakah tidak haba dia? Tetap ada, dia tetap ada. Cuma dalam kuantiti, kalau kamu tengok saiz anak panah dia pun tahulah. Saiz anak panah dia kurus kan? Bermaksud kuantiti yang sedikit. Okay, ingat, bukan saja panas ke sejuk, sejuk ke panas pun ada haba mengalir ya. Cuma kuantiti dia sedikit lah. Okay, contohnya kalau cikgu nak bagi nilai lah, let's say lah 500 joule daripada A ke B, panas ke sejuk. Sejuk ke panas mungkin cuma 25 joule. Dia tetap mengalir lah. Berapa pengaliran bersih dia? Pengaliran bersih dia adalah, kalau kita tolak, dia adalah 475 joule ke kanan kan? Betul lah, ke kanan. Dia sama macam daya lah, kamu kira mana yang besar, ke arah besar tu lah. Okay. Now, apabila kamu biarkan dia bersentuhan lama kelamaan, apa yang berlaku? Okay. Apabila kita biarkan dia mungkin selepas 10 minit, selepas 25 minit, dia akan mencapai satu state ataupun satu keadaan yang kita panggil sebagai keseimbangan terma. Okay, kamu biarkan seketika waktu, dia akan mencapai keseimbangan terma. Apabila keseimbangan terma tadi, apa yang berlaku? Yang pertama, kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Kenapa sifar? Haba mengalir ke tidak? Haba tetap mengalir. Tetapi kenapa dia sifar? Sebab kadar yang pergi ke sini, contohnya lah, okay, katakan cikgu letak value dia. Katakan tadi 500 kan. Apabila dia sudah mencapai, mungkin dia sudah sejuk sikit. Okey, mungkin ini ialah besar sangat. Tak apa. Let's say dia 85 joule. Ke kiri pun 85 joule. Okey, pergi daripada A ke B 85 joule. B ke A ialah 85 joule. Berapa pengaliran bersih dia sekarang? Jadi, kalau kamu tolak, pengaliran bersih dia adalah 0 joule. Jangan kamu confuse kadar pengaliran bersih haba adalah sifar. Itu tidak bermaksud haba tidak mengalir. Haba tetap mengalir daripada A ke B, B ke A, cuma pada kadar yang sama. Apabila dia punya jumlah adalah sama, kamu tolak, berapa dapat? Kosong lah. Kadar bersih dia adalah kosong. Okey. Selain daripada pengaliran haba bersih adalah kosong, kedua-dua tu pun apabila dia dibiarkan untuk seketika waktu, kedua-dua tu akan mencapai suhu yang samalah. Ingat dua tu. Yang pertama ialah pengaliran haba bersih adalah sifar, yang kedua ialah dia akan mencapai suhu yang sama. Okey, kamu boleh rujuk di nota tu lah. Here. Okay. Lengkapkan isi tempat kosong sini nanti. Ini ialah kosong ataupun kamu guna sifar. This one is suhu yang sama. Okay. Jadi selalu juga soalan tanya, kalau pasir question lah, dia akan tanya dengan menggunakan konsep
keseimbangan terma, terangkan bagaimanakah suhu badan pesakit diambil menggunakan termometer. Jadi apa step dia? Yang ini cikgu tak akan terangkan habis. Cikgu nak kamu terangkan satu persatu. Yang pertama, kamu katakan daripada sentuhan terma. Yang kedua, okey. Alright. Yang ini kamu cuba lengkapkan sendiri, cari jawapan dia, lepas tu kita bincangkan esok. Okey, 4 poin ni. Alright, so ini cikgu biarkan. Next, when we talk about thermometer, temperature ataupun suhu, mestilah kita kaitkan dengan alat yang selalu digunakan dalam eksperimen bab ini. Okay, dalam eksperimen bab ini, kita akan mengkaji satu alat yang dipanggil sebagai termometer. Tetapi termometer sekarang banyak termometer. Okay, kamu pergi sekolah pun ada termometer. Nak masuk ABS ke, nak masuk ke mana-mana shopping mall ataupun pasar raya, kedai pun dia ada termometer. So semua itu ialah termometer infrared. Termometer infrared. Tetapi yang biasa digunakan dalam makmal ialah termometer cecair dalam kaca. Okay, di mana dalam kaca tu dia ada dia isi guna cecair lah. Jadi sebelum kita tengok ciri-ciri dia, apakah prinsip dia? Prinsip kerja. Okay, prinsip kerja termometer cecair dalam kaca, rujuk baliklah. Okay, yang pertama, apabila cecair dalam termometer tu menyerap haba, apa yang berlaku? Yang pertama ialah isi padu dia akan meningkatkan. Kalau isi padu dia meningkat, baru paras dia akan naik, menunjukkan bacaan dia. Yang kedua adalah panjang turus berkadar terus dengan, okey, ini betul lah. Kalau semakin tinggi panjang turus bermaksud semakin besarlah suhu dia, semakin panas. Okey, sifat termometrik dalam so itulah prinsip dia lah. Okey, jadi kita lihat part by part bahagian ini. Okey, yang pertama ialah dalam termometer tu, okey, kita terangkan dia punya bahagian demi bahagian. Yang paling bawah sekali, ini dipanggil sebagai berbuli. Yang bawah tu yang kamu celup dalam cecair ataupun dalam objek yang kamu nak ukur tu. Okey, turus di tengah-tengah tu, rongga di tengah-tengah yang panjang tu, itu dipanggil sebagai tiub kapilari. Okey, tiub kapilari, ada cecair dia, cecair kamu isi guna apa? Lepas tu batang dia, batang kaca lah, glass bowl stem. Okey, satu persatu kita lihat apakah ciri-ciri dia. Yang pertama, kita tengok dia punya cecair dululah. Okey, kita tengok cecair. Cecair digunakan dua, iaitu sama anda gunakan mercury ataupun gunakan alkohol berwarna. Okey. So, kenapa gunakan mercury ataupun alkohol berwarna? Yang pertama, okey, cikgu, yang pertama ialah dia mercury dan alkohol merupakan konduktor haba yang baik. Tulis, cikgu just baca saja. Apabila you dengar video tu, you tulis. Yang kedua, tadi ialah konduktor haba yang baik. Yang kedua ialah mudah dilihat. Kenapa dia mudah dilihat? Sebab dia adalah bersifat legapkan. Ini ialah konduktor haba yang baik, bersifat legap. Yang ketiga ialah takat didih tinggi. Ini untuk mercury yang khas. Yang keempat ialah mengembang dan mengecut dengan sekata apabila dipanaskan. Yang kelima ialah tidak melekat pada dinding tiub kapilari. Mercury paling perfect, dia tidak melekat. Tetapi kalau alkohol dia melekat. Jadi apa yang nurse buat adalah sebelum dia ambil bacaan, dia akan goncang-goncangkan supaya dia tolak balik alkohol tu, turun balik kepada berbuli tu, baru dia ukur suhu pesakit. Okay? Alkohol tak berapa perfect lah, tetapi alkohol kenapa dia sesuai digunakan? Sebab alkohol dia punya takat tu setakat, kalau dia tak banyaklah skala dia, mungkin sampai 50 saja. Kenapa? Sebab itu ialah range suhu badan
manusia. Dia tak perlu gunakan sampai 100. So itu dia gunakan alkohol, tak gunakan mercury. Okay. The next one ialah kita nak tengok tiub kapilari. Tiub kapilari ini perlu sempit. Perlu sempit. Kenapa dia perlu sempit? Kalau dia sempit, baru dia punya paras mercury itu boleh naik dengan cepat. Dia perlu sempit. Alasan dia adalah kenaikan isi padu mercury lebih tinggi ataupun boleh meningkatkan kepekaan. Kaitkan dengan kepekaan. Boleh? Kamu boleh pause video dan kamu catatlah. And then kita pergi ke mercury pula. Mercury. Berbuli ya. This part. Okey, saiz berbuli perlu kecil. Selain daripada perlu kecil, dia perlu nipis. Kenapa dia perlu nipis? Dia punya dinding tu perlu nipis. Kamu tengok sini, dia perlu nipis. Okey, kenapa dia perlu kecil? Kalau dia kecil, dia boleh serap haba dengan cepat. Okey, menyerap haba dengan cepat. So you write down here lah, menyerap haba dengan cepat. Kenapa dia perlu nipis? Kalau dia nipis, okey, haba tu sama juga alasan dia. Menyerap haba dengan lebih cepat ataupun pemindahan haba boleh berlaku dengan lebih cepat. Okay, same thing kamu boleh repeat lah dia punya reason tu. And then the last one ialah glass tu. Adakah tidak kamu nampak termometer yang bersifat segi empat? Tak ada kan? Yang kamu nampak tu ialah dia punya badan, lepas tu dalam tu ialah termometer. Termometer tu masih bersifat bulat lah dia punya batang tu. Kenapa? Sebab cikgu bagi contoh lah. Yang inilah. Kalau kamu ambil botol kan, kamu letakkan apa-apa tulisan di belakang dia, contohnya. Jadi, apa yang kamu nampak pada tulisan tu? Tulisan itu akan diperbesarkan kan? Jadi, kenapa kita guna bentuk bulat? Okay? Bentuk bulat tu dia akan berfungsi sebagai kanta pembesar. Jadi kamu boleh tulis di sini, paras cecair boleh dilihat dengan jelas. Satu, paras cecair ataupun paras mercury boleh dilihat dengan jelas. Yang kedua ialah dia tak mudah pecah. Bentuk bulat tu pun merupakan bentuk yang kuat lah, dia tak mudah pecah. Okay, the last part, bahagian yang terakhir ialah, katakan kamu diberi satu termometer yang tak ada skala. Kamu diberi satu termometer yang tak ada skala. Apa yang kamu perlu buat? Bolehkah tidak kamu tentukan suhu dia? Sebenarnya boleh. So apa proses dia? Proses yang pertama untuk calibrate ataupun kita nak tentukan suhu sesuatu termometer yang kosong sahaja, tak ada skala dia. Yang pertama kamu letak dia di ais dulu untuk tentukan. Letakkan termometer di dalam ais, tandakan L kosong. Kalau letak di ais, dia tanda sebagai L kosong. Titik ini dipanggil sebagai titik apa? Titik ais. Ini ialah titik ais. Lepas tu letakkan dalam steam. Steam tu kan 100 kan. Jadi kamu tanda dia sebagai L100. 100 tu jangan tulis besar, kamu tulis subscript, tulis di bawah tu. Titik ini dipanggil sebagai titik steam. Atau tu abaikanlah. Ruang di antara L0 dan L100 kemudian dibagi kepada 100. Ini tak perlulah kamu tanda lah. Dia ada formula dia nanti. Jadi cara kamu nak tanda, let's say ini ialah paras ais kamu. Ini ialah paras steam. Ini ialah steam. Ini adalah ais. Jadi sekarang kamu celupkan dalam cecair. Dia naik sampai sini saja. Jadi ini label sebagai L theta. L tu ialah panjang. Jadi macam mana kamu nak cari suhu pada theta tu? Okay, so the formula is untuk cari dia, theta sama dengan gunakan nisbah L theta
tolak dengan L0 bahagi dengan L100 minus with L0 multiply with 100. Sorry, bukan 100%. Darab dengan 100 degree Celsius. Jadi kamu akan jumpalah berapa darjah Celsius untuk suhu tersebut. Okey, ini formula dia. Cikgu ulang balik. L theta tu ialah panjang turus merkuri pada suhu yang kamu nak ukur. L kosong ni adalah takat steam. Takat ais, sorry. L100 ni adalah titik steam. L kosong ni adalah titik ais. Semua ni dalam panjang lah. So tak kira, tetapi pastikan semua dalam unit yang sama lah. Kalau dia guna cm, gunakan cm lah. Tak ada SI unit lah. Sebab ini, bahagian ini ialah dibentuk menggunakan matematik, iaitu menggunakan prinsip nisbah. Okay. Lepas tu itu sahaja. Kamu buat ujikan diri 4.1. Buat semua soalan, kita bincang. Okay, esok kita ada Google Meet lah. Okay, so itu sahaja. Selamat belajar.